Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarizan bin Muhammad Idris. Nombor pendaftaran saya 15 DT 18F2007. Jabatan saya kejuruteraan elektrik. Tempoh latihan industri saya 27 September 2021 hingga 11 Februari 2022. Nama firma tempat saya praktikal di Wisma Profesor Ipoh. Untuk latar belakang organisasi saya, Sosial Profesor telah ditubuh sebagai sebuah jabatan kerajaan di bawah Kementerian Sumber Malaysia bagi mentadbir, melaksana dan menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja AKSP 1969 dan Peraturan Am Keselamatan Sosial Pekerja 1971. Pada 1 Julai 1985, status Profesor telah berubah kepada sebuah badan berkanun dan mulai 1 Januari 1992, Profesor telah Profesor. Fungsi dan peranan. Konsep pelindungan keselamatan sosial Profesor adalah berteraskan konsep tanggungjawab bersama, menerusi sumber terkumpul, perkongsian risiko dan pergantian pendapat, resource, sharing of risk and replacement of income. Pelindungan keselamatan sosial adalah asas perlu dipenuhi sebagai yang dipersetujui di bawah Konvensyen Pertumbuhan Buruh Antarabangsa ILO 1957, iaitu Konvensyen 102 Minimum Standard of Social Security. Dalam memenuhi matlamat tersebut, fungsi utama Profesor adalah untuk memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan tanggungannya menerusi skim perlindungan yang diperkenalkan. Visi untuk Profesor: peneraju keselamatan sosial yang unggul, komprehensif dan dinamik. Misi untuk Profesor: memberi perlindungan keselamatan sosial yang komprehensif demi kesejahteraan sosial semua sepanjang hayat. Moto Profesor: Profesor itu prihatin itu Profesor. Peranan utama Profesor: mentadbir dan menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Akta Keselamatan Sosial Pekerja sendiri 2017 dan Akta Sistem Insurans Pekerja 2017. Mengurus dan melaksanakan skim perlindungan keselamatan sosial yang diperuntukkan di bawah ketiga-tiga akta. Memastikan dana keselamatan sosial sentiasa mampan dan kukuh bagi memastikan kelestarian pengoperasian. Mempromosikan kesedaran perlindungan keselamatan sosial dan menguruskan risiko yang baik menerusi program pencegahan keselamatan dan pemulihan yang berimpak tinggi kepada semua golongan masyarakat. Memperluaskan jaringan keselamatan sosial yang lebih inklusif dan sejagat untuk memastikan kesedaran keterangkuman keuangan dan kesejahteraan pelanggan. Menyampaikan perkhidmatan berkualiti dan innovation melampaui ekspektasi pelanggan selaras dengan konsep selaku pengamal keselamatan sosial menerusi pendidikan pengorganisasian. Untuk ringkasan aktiviti latihan industri, antaranya menukar lampu jenis fluorescent tube 36 watt dan 18 watt, mencuci atau menukar filter pengawal dingin di pendingin, membaik pulih perabot, memeriksa M dan Volten, memeriksa gas R32 menggunakan manifold gas, test run enjin di bilik genset pada setiap minggu, memeriksa dan membersihkan kawasan di cooling tower, menebuk dinding untuk membuat soket switch pada dinding, mengecat pembahagian jalan dan pagar di kawasan Profesor, membaik pulih pipe dan flush tandas. Untuk laporan teknikal, antaranya saya buat penukaran kapasitor. Untuk pengenalan kapasitor merupakan alat elektronik yang dapat menyimpan muatan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kapasitor pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday 1791 hingga 1867. Satuan kapasitor disebut dengan Farad F.
1 farad 9 kali 1011 siden, yang artinya luas permukaan tersebut. Nama lain daripada kapasitor adalah kondensator dalam bahasa Itali. Kata kondensator pertama kali disebut oleh Alessandro Volta, seorang ilmuwan dari Itali, pada tahun 1782. Untuk laporan teknikal, fungsi kapasitor AC pada mesin air conditioner AC ukuran kecil atau di bawah 3 PK dan single phase. Kapasitor berfungsi sebagai starting penggerak atau penggerak utama motor kompresor. Besarnya kapasitor ini disesuaikan oleh besarnya motor dan kompresor. Kapasitor ini bukan untuk mempercepatkan putaran motor. Kapasitor kompresor ini sebagai penggerak utama kompresor pada AC, sehingga besarnya ukuran kapasitor sendiri sesuai dengan besarnya kompresor PK. Peralatan yang digunakan ialah wireless drill, clammeter, test pen, pemutar skru dan cutter. Langkah kerja pemeriksaan. Membuat pemeriksaan fizikal terhadap kapasitor, fuse, switch, MCCB dan mengelakkan sebarang litar pintas semasa membuat pemeriksaan. Menetapkan panel yang dimukarkan arus masuk pada switch ke kapasitor daripada automatik ke manual untuk membuat pemeriksaan satu demi satu kapasitor tersebut. Untuk memeriksa sama ada kapasitor tersebut rosak atau tidak, kita perlu menggunakan clammeter untuk mengepitkan pada wayar yang disambungkan kepada switch untuk lihat nilai arus. Sekiranya nilai arus rendah, maka terdapat salah satu kapasitor telah rosak. Membuat pemeriksaan untuk kedua kali dengan menggunakan test pen untuk double confirm. Langkah kerja penukaran. Membuat pemeriksaan fizikal terhadap sambungan kapasitor dengan switch dengan panel dan panel dengan MCCB bagi mengelakkan daripada wayar bersentuhan mengakibatkan lintar pintas. Mengenal pasti kapasitor yang rosak dengan memeriksa menggunakan clammeter atau juga dengan menggunakan test pen. Selepas mengenal pasti kapasitor yang rosak, kita perlu menutup sumber arus elektrik pada MCCB bagi tujuan keselamatan semasa penukaran kapasitor band tersebut. Melonggarkan skru yang memegang wayar kapasitor switch dengan menggunakan pemutar skru. Memotong kulit wayar kapasitor yang baru supaya wayar tembaga dapat menerima arus elektrik pada switch. Memasang wayar kapasitor yang baru selepas memotong kulit wayar pada switch dan menggunakan pemutar skru untuk mengetatkan skru supaya wayar kapasitor tidak tercabut pada switch. Semasa menukar semua kapasitor yang rosak, kita perlu membuat pemeriksaan bagi mengelakkan lintar pintas sebelum membuka semula arus pada MCCB. Selepas saja membuka arus pada MCCB, kita perlu membuat pemeriksaan terhadap kapasitor yang baru ditukar tersebut dengan menukar arahan kepada kontrol panel daripada auto ke manual untuk membuat pemeriksaan semula kapasitor tersebut. Untuk projek yang kedua ialah pengenalan lampu Kalimantan. Lampu Kalimantan AM terdapat filamen pada kedua-dua hujung lampu Kalimantan dengan jumlah jejak argon dan merkuri nipis wap pada tiub. Serbuk Kalimantan di dinding dalam lampu dan cahaya ultraviolet dapat gas antara yang filamen dua pengalih membuat Kalimantan yang serbuk mengeluarkan lembut cahaya yang boleh dilihat. Ciri-ciri lampu pendaflow. Lampu mula terbakar apabila keperluan untuk volten tinggi. Luminescence biasanya hanya dibenarkan melalui arus apabila volten pada kedua-dua hujung lampu adalah lebih rendah daripada volten bekalan. Peralatan yang digunakan test pen, pemutar wayar, pemutar skru dan layar gabung. Langkah-langkah kerja pemasangan untuk lampu. Sebelum pemasangan lampu Kalimantan,
mencari papan agihan bagi lampu Kalimantan tersebut. Memutuskan arus elektrik. Memutuskan arus elektrik supaya tidak membahayakan keselamatan semasa melakukan pekerjaan penukaran lampu dijalankan. Menanggalkan lampu Kalimantan yang rosak. Mentanggalkan mentol Kalimantan yang dengan memutar mentol tersebut 90 darjah. Membuka kabel lampu Kalimantan dengan menggunakan pemutar skru untuk mendapatkan akses ke bahagian penyambungan wayar. Tanggalkan wayar yang bersambung di blok terminal pada lampu Kalimantan menggunakan pemutar skru dan tanggalkan casing lampu Kalimantan pada silin bagi menggantikan lampu yang baru. Pemasangan lampu Kalimantan LED. Pasang casing Kalimantan LED ke silin dengan menggunakan pemutar skru serta sambungan wayar dari papan agihan ke blok terminal pada pendawaian lampu. Kesimpulannya ialah latihan industri merupakan satu proses kaedah yang baik di mana dapat membantu pelajar dari segi kaedah praktikalnya kerana dapat pelajar memperoleh sedikit sebanyak tentang aktiviti serta tugas yang dilaksanakan. Justru pelajar dapat mengetahui setiap tanggungjawab dan peranan ketika menjalani latihan industri. Komen dan cadangan. Peralatan yang diberikan kepada pekerja tidak mencukupi dan majikan perlu memberikan peralatan yang lengkap bagi memudahkan pekerja melakukan kerja. Menggantikan peralatan yang rosak kepada peralatan yang baru supaya tidak mencederakan pekerja. Kekurangan tenaga menyebabkan proses untuk menyiapkan sesuatu projek menjadi lambat. Sekian, terima kasih.